Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, tak fokus pula. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Selamat malam semua. Bagi yang baru join macam biasalah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang share cerita aku dekat media sosial, TikTok ke, Instagram ke, Tinder ke, Facebook ke, jangan lupa tag aku Ikmal Hanif dan hashtag kita Tim Puaka. Dan kalau korang ada cerita-cerita misteri, ada cerita-cerita seram nak bercerita dekat aku, jangan malu, jangan segan, terus masuk ke DM aku Ikmal Hanif. Dengan syarat korang cerita-cerita misteri, geng. Jangan korang tiba-tiba hantar gambar keluarga, jangan tiba-tiba hantar gambar terung. Aku seram, geng. Pernah terjadi, geng. So aku nak pesan awal-awal, janganlah send benda bukan-bukan. Aku ni orang baik. Muka tak baik, tapi aku orang baik. So hari ni aku nak terima kasih lah kat korang sebab korang support aku sampai ke 20k. Perjalanan ni jauh, tapi sebabkan korang jadikan benda ni dekat. Aku google tadi ayat tu. Dan macam biasa, macam dulu aku janjikan, masa aku 10k aku bagi duit dekat 2 orang yang bertuah. Ini dah 20k. Takkan tak nak bagi apa-apa, betul tak? Aku nak bagi duit juga. Bila? Tunggu, bukan hari ni. Maybe nanti video tengah bulan ke aku start. Tak boleh hari ni. Sebab apa? Duit gaji tak masuk lagi. Kalau aku janji hari ni, tiba-tiba nanti gaji tak masuk, aku bagi duit kat korang, aku lagi last aku gigit plastik atas katil. Kenapa? Sebab lapar, tak ada duit nak beli makanan. So korang kena follow aku punya YouTube channel, korang kena follow Instagram, TikTok aku, sebab aku akan maklumkan kat situ. For today aku buat video sebab aku dapat satu cerita best daripada kaum-kaum frontliner. Kaum-kaum frontliner daripada apa? Anggota-anggota, orang-orang besar lah, di mana dia telah berkongsi sebuah cerita misteri dekat aku. Dan kisah misteri ni pula terjadi time pandemic. So cerita pada malam ni bertajuk Roblox Puaka. So sebelum aku sambung cerita seram malam ni, tak best lah lampu putih. Lampu putih macam nak buat baca Yasin pula, betul tak? So aku tukar lampu kejap je. Macam tepuk nyamuk pula. So cerita pada malam ni diceritakan oleh salah seorang frontliner kita yang merupakan seorang anggota polis. Nama anggota ni adalah Muhammad, tapi orang panggil dia Sepet. Kenapa panggil dia Sepet? Tak tahulah, maybe sebab mata dia sepet ke. Yelah, sebab jaranglah orang mata bulat orang panggil Sepet, betul tak? Cerita ni jadi sewaktu lockdown pertama kita dulu, yang tahun lepas punya. Sewaktu tu Sepet ditugaskan untuk menjaga roadblock di kawasan rentasan negeri. Negeri mana? Dia kena jaga roadblock di kawasan yang menghubungkan antara negeri Pahang dan negeri Sembilan. Dekat kawasan mana tu, detail dia aku tak boleh bagi. Tapi Sepet ni ditugaskan di sebuah felda. Maksudnya dalam felda tu boleh menghubungkan Pahang ke negeri Sembilan. Maksudnya memang jalan kampung, jalan tikus orang panggil. Hari kedua time Roblox, macam biasalah, dia dah sediakan kemah, ada tandas bergerak, dan anggota diletakkan di satu tempat sebanyak 5 orang, di mana 3 orang polis, 2 orang Angkatan Tentera Malaysia, askar lah. Memang kawasan tu sikit anggota yang jaga sebab dia jalan kampung. Jalan kampung yang kecil je. Memang kawasan tu sunyi gila. Memang kiri kanan dipenuhi dengan hutan. Jalan felda memang felda betul lah, geng. Kalau malam memang sunyi sepi. Yang ada hanyalah lampu jalan 2-3. Lepas tu adalah anjing seekor 2 datang melaung tiba-tiba. Pukul 11 malam. Time tu Sepet ditugaskan untuk jaga Roblox bersama dengan seorang anggota Tentera Malaysia yang bernama Yan. Untuk pengetahuan korang, tempat yang diorang jaga Roblox tu memang jauh daripada kawasan perumahan, memang jauh daripada rumah. Lebih kurang kalau rumah yang terdekat pun lebih kurang dalam 10 minit. Sebab apa? Sebab jalan tu memang jalan tikus, memang jalan singkat yang selalu dilalui oleh lori-lori.
Maksudnya kalau tak ada lori, kosong lah jalan tu, memang tak ada orang lalu. 11 malam, kawasan tu memang sunyi sepi. Yang menerangi kawasan tu, menerangi kemah dan penjaga Roblox tu hanyalah lampu oranye yang berada di tepi jalan. Time tu, Yan dengan Sepet lepak bawah kemah. Kenapa diorang tak jaga tengah jalan macam Roblox biasa? Sebab memang kawasan tu tak ada kereta lalu, geng. Lori kadang-kadang. Tiba-tiba kalau feri lalu, terkejut pula, betul tak? Memang kawasan tu kawasan terpencil, tapi terpaksa jaga sebab apa? Sebab menghubungkan Pahang Negeri Sembilan. Sepet dengan Yan duduk bawah kemah sambil main phone, sambil borak-borak. Lagi 3 orang anggota lepak dalam kereta. Diorang tidur, diorang rehat sebab apa? Nanti pukul 12 nak tukar shift pula. Yan dengan Sepet pula tidur, lagi 2 orang pula jaga. Diorang gile-gile. Lebih kurang dalam pukul 11 ke atas macam tu, kawasan yang sunyi sepi dipenuhi dengan pokok bakau kiri kanan, dipenuhi dengan kabus, dan kawasan sunyi sepi mula dipecahkan dengan bunyi cengkerik, bunyi riang-riang. Macam mana bunyi cengkerik riang-riang? Yang kecil-kecil. Tak tahulah, geng. Kau suruh aku buat bunyi, kau ingat aku cikgu tadika? Masa Yan dengan Sepet tengah main phone bawah kemah, tiba-tiba Sepet seakan terdengar sesuatu. Terdengar apa? Tak tahu datang daripada mana. Tiba-tiba dia bunyi seakan bunyi. Sepet terus letak telefon, dia bangun, pandang kiri kanan. Kosong. Tak ada apa-apa, ni ada kabus je. Dan dia duduk. Dia kembali main telefon. Beberapa minit lepas tu bunyi lagi sekali. Lepas bunyi je, terus Yan yang askar tadi bangun. Dia bangun, dia tengok kiri kanan. Orang cakap mata askar ni tajam dia lain macam sikit. So bila Yan bangun, dia pandang keliling, dia nampak satu benda. Dia nampak benda tu dan dia cakap dekat Sepet. Dia cakap, "Pet, kon tu bergerak lah, Pet. Ada anjing langgar ke?" Dan Sepet pun berdiri. Dia berdiri, dia pandang dekat tengah jalan. Depan kemah ada satu papan tanda berhenti, betul tak? Yang polis punya. Lepas tu dia susun lah kon sebanyak 5-6 baris macam tu. Dan kon yang di hujung sekali, yang paling jauh, seakan bergerak. Bergerak macam mana? Seakan kon yang paling hujung tersebut kini dah masuk kawasan lane belah kanan. Selalunya kon akan susun dekat tengah-tengah lane, betul tak? Tapi kon yang paling hujung ni dah masuk lane yang belah kanan. Tapi time ni Sepet buat tak tahulah. Dia pandang-pandang, dia duduk balik. Yan pun duduk balik. Sebab apa? Sebab dia tergalih ke kanan tu, tergalih sikit je. Kita dapat nampak lah kon straight, tiba-tiba paling hujung ke kanan sikit. So, 2 orang pun duduk lah. Duduk buat macam tak ada apa jadi. Yelah setakat kon tergalih sikit, adalah tu angin tolak ke apa. So, 2 orang sambung main phone, 2 orang sambung borak. Beberapa minit lepas tu, tiba-tiba bunyi lagi sekali. Bunyi lagi sekali, dua-dua terus bangun. Dua-dua bangun, tengok ke arah kon tadi. Kalau tadi tergalih sikit, sekarang kon yang paling hujung tu berada betul-betul di tengah-tengah lane kanan. Yan pandang Sepet, Sepet pandang Yan. Dan ni Yan cakap, Pet, ada benda nak bergurau dengan kita ni. Dan 2 orang berdua berjalan keluar daripada kemah menuju ke arah kon tadi. Sambil berjalan, terasa angin sejuk malam mula menyapa tubuh. Dan bila sampai ke arah kon akhir tadi, Sepet pun ambil kon tu, letak balik tengah-tengah sebaris dengan yang lain. Dan diorang pun pandang keliling. Dekat keliling hanya ada pokok tebal kiri kanan. Dekat depan memang tak nampak sebab kabus. Yang ada hanyalah lampu jalan warna oranye kiri kanan tu. Dan 2 orang pun pusinglah nak kembali ke kemah. Pusing je badan. Baru 2-3 langkah bergerak menuju ke kemah, tiba-tiba bunyi lagi sekali. Dua-dua terus pusing belakang. Bila pusing belakang je, nampak kon yang Sepet pindahkan letak kat tengah-tengah sebaris dengan yang lain tu, sekarang
kon yang paling hujung tu berada betul-betul di tengah-tengah lane kanan. Time ni memang masing-masing bulu roma dah naik, geng. Yelah, entah siapa-siapa yang main kon, baru 3 langkah tiba-tiba bergerak balik. Nak cakap angin tolak, tak ada lah angin tolak macam gitu sekali, betul tak? So Sepet pun bergerak ke arah kon tadi. Dia pegang kon, dia letak kat tengah-tengah balik, selari dengan yang lain. Dan Sepet pun pusing balik ke belakang, nak jalan ke kemah dengan Yan. Dia pusing ke belakang, baru jalan 5 langkah menuju ke kemah. Sekali lagi tiba-tiba bunyi. Time ni dua-dua anggota dah berang, geng. Hantu nak bergurau dengan polis askar. Dia tak takut kena tembak dekat dahi. Bila bunyi lagi sekali tu, dua-dua anggota terus pusing ke belakang, pandang balik kon tadi. Dan ternyata lagi sekali kon yang hujung tadi pindah balik pergi ke lane kanan tengah-tengah. Time ni Sepet dah nak marah. Sepet dah tak tahan. Dia cakap apa? Dia cakap kuat-kuat. Dia pandang keliling, dia cakap, "Siapa tu? Jangan ganggu kami. Kami ni buat tugas kami je. Kami tak kacau kamu pun." So Sepet pun pergilah dekat kon tadi. Dia alih balik dekat tengah. Lepas tu Yan cakap dekat Sepet, yang askar tadi cakap kat polis. Dia cakap, "Pet, kita balik ke kemah, tapi kita jalan mengundur. Kita tengok kon ni bergerak ke tak bergerak." So Sepet pun on. Diorang pun get ready. Diorang pandang keliling, tengok kon. Diorang pun start jalan ke belakang menuju ke kemah. Masa diorang lebih kurang dalam 2-3 langkah jalan ke belakang, tiba-tiba lagi sekali ada bunyi. Nak cakap tiba-tiba tertelan Alio. Itulah, kau nak cakap ke nak telan Alio, tak boleh nak decide. Masa diorang nak jalan ke belakang, tiba-tiba lagi sekali ada satu bunyi. Tapi bunyi kali ni bukan bunyi kon digerakkan. Masa diorang berjalan ke belakang, kon ada kat tempat dia. Tapi telinga mereka tertangkap ada satu suara perempuan. Dan suara perempuan tersebut seakan suara budak yang bercakap, "Saya nak main." Time tu Sepet Yan dua-dua pandang keliling, cari mana suara yang nak main sangat tu. Tapi time tu memang sunyi sepi. Tak ada orang. Yang ada pokok tebal kiri kanan. Depan berkabus. Kiri kanan ada lampu jalan warna oranye. So diorang pun apa lagi, diorang pun terus berjalan pergi ke arah kemah. Diorang decide nak kejut yang lain suruh bangun. Yelah, benda ni kalau 2 orang je settle, tak settle, geng. So bila dah sampai kemah, Yan kejut anggota lain. Sepet pandang je kiri kanan. Dan time tu Sepet terpandang kon yang hujung tadi sekali lagi teralih. Sekali lagi kon yang paling hujung tu berada betul-betul di tengah-tengah lane kanan. Dan bila semua 5 anggota dah bangun, diorang pun ceritalah apa yang jadi. So diorang decide nak baca Yasin, nak pagar tempat tu supaya kerja dipermudahkan lah apa semua. So dekat bawah meja tu ada satu meja panjang, ada kerusi. So duduk keliling meja tu, letak satu botol air kat tengah-tengah. Sebab apa? Air hasil bacaan Yasin tu nanti diorang nak henjiskan dekat keliling kawasan tu lah. Time diorang tengah baca Yasin yang Yasin, diorang baca-baca tu kan, memang keadaan sekeliling seakan-akan tak tenteram. Keadaan sekeliling seakan-akan aktif gila. Di mana masa tengah baca tu, pokok bergoyang, ada seakan-akan benda lalu kat dalam hutan. Angin makin lama makin kuat meniup. Mata masing-masing memang dah get ready, pandang kiri kanan. Senjata dah pegang dekat tangan sebab takut binatang buas ke apa. Tapi makin dibaca, makin aktif pula. Masa part diorang dah baca pertengahan Yasin tu, tiba-tiba bunyi bunyi apa? Bukan bunyi Power Rangers, geng. Seakan ada bunyi sesuatu, tak tahulah binatang ke apa, berlompat dari dahan pokok sini
ke sana, ke sini, ke sana. Macam Spiderman. Diorang hiraukan, diorang teruskan baca, diorang betulkan niat. Dan bila diorang teruskan bacaan tu juga, di atas kemah, bumbung kemah, bunyi seakan bumbung kemah tu dicakar oleh kuku yang tajam. Time ni, bulu jangan cakap lah geng. Time ni, bulu masing-masing dah naik. Disebabkan keadaan makin lama macam makin teruk, diorang dah sampai part di mana ayat Yasin yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sampai part tu je, salah seorang anggota polis terus berdiri. Berdiri dia buat apa? Dia berdiri, dia tiup keliling. Kenapa dia tiup? Orang cakap itu memang ayat pendinding lah daripada benda-benda yang berbahaya. So, diorang teruskan baca Yasin sampai habis. Dan time tu keadaan makin lama makin tenang, di mana angin pun dah perlahan-lahan mula berhenti. Di mana bunyi bergerakan tadi pun dah tak ada, bunyi cakaran tadi pun dah tak ada. Dan semasa diorang dah habiskan bacaan Yasin tu, tiba-tiba kedengaran perlahan je, betul-betul perlahan, tapi dapat dengar oleh kelima-lima anggota, terdengar suara tangisan lembut. Dan suara tersebut hilang. Dari hutan. Orang cakap benda macam ni, kalau perlahan maksud dia dekat, kalau kuat maksud dia jauh. So maksudnya time dia menangis perlahan ni, benda tu berada dekat dengan 5 orang anggota tadi. So diorang pun pagarlah kawasan keliling kemah. Dan dah settle pagar, diorang pun lepak, duduk macam biasa. Tengah lepak 5 orang, ceritalah, orang cakap apa, throwback apa yang jadi tadi. Dan Sepet pun, orang cakap gatal tangan, di mana dia tengah main torchlight, dia suluh kiri kanan. Dan dia tersuluh ke arah kon paling hujung yang bergerak tadi. Kali ni kon tu tak bergerak, kon tu ada dekat tempat dia. Tapi Sepet nampak betul-betul di sebelah kon tersebut, seakan ada seorang budak yang saiz dia, orang cakap macam budak umur 5 tahun. Tinggi pun tinggi bukan macam ni je. Macam mana aku nak cakap tinggi dia? Tinggi dia macam budak 5 tahun, kecil je. Berambut panjang, berjubah putih. Dia duduk dekat kon tu, berdiri betul-betul sebelah kon, memandang ke arah kemah tadi. Tapi benda tu seakan sekelip mata je. Sepet suluh, nampak benda tu, nak suluh lagi sekali, dah hilang. Dan apa yang diceritakan, sepanjang tempoh diorang berjaga dekat kawasan tu, diorang still diganggu. Di mana kadang-kadang kon dialihkan, kadang-kadang ada suara yang memanggil. That's all cerita for tonight. Cerita hari ni kita bagi simple je. Tapi kalau korang nak dengar lagi cerita frontliner, aku ada banyak lagi, aku dah simpan. Ada frontliner, ada nurse yang DM kita, ada abang Grab yang DM kita, ada siapa lagi? Ramailah, senang cakap. So kalau korang nak dengar cerita ni, korang kena follow aku, kena subscribe, kena on notification button, kena like video ni. Nanti aku akan ceritakan di video yang akan datang. So guys, aku rasa itu sajalah untuk malam ni. Aku pun dah berpeluh-peluh dah ni, cerita sampai tutup kipas. So that's all lah. Terima kasih lah korang sebab follow aku daripada 0 sampai 20k. So aku rasa that's all for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao geng.